Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashab al-izam syahidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Al-Fadil Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, kemudian jawatankuasa masjid yang hadir, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi izinkan Allah Taala perjumpaan kita, pertemuan kita Allah Taala untuk kita sambung kuliah subuh ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di pasal yang ke-10, wirid-wirid harian, wirid-wirid harian dan kehidupan hati. Muka surat 31111. Ulasan ulasan dosa sebenarnya. Dosa sebenarnya. Baik. Ya, ada kitab boleh semak. Tak ada kitab dengar je. Baik, insya-Allah. Kita masih lagi dalam pembahasan pasal yang ke-10. Baik, insya-Allah kita lihat pasal 10, wirid-wirid harian dan kehidupan hati. Masya-Allah. Baik, qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dosa sebenarnya mempunyai beberapa jenis, iaitu dosa yang melibatkan anggota zahir, anggota batin dan dosa hati. Anggota zahir, anggota batin dan dosa hati. Setiap dosa mempunyai kesan. Dia ada kesan tertentu pada hati. Lintasan dan bisikan yang berlaku juga turut memberi kesan terhadap hati. Lintasan dan bisikan juga ada kesan terhadap hati kita, dan ini dapat dibuktikan dengan wujud kenyataan jelas dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fitnah dibentangkan kepada hati sedikit demi sedikit. Fitnah dibentangkan pada hati sedikit demi sedikit. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa lintasan hati pun ada kesan juga lah pada hati kita. Tapi itu kalau seandainya kita tak boleh kawal lintasan tu, dimaafkan. Tapi kalau kita boleh kawal lintasan, dia akan kesan lah pada hati kita tu. Kalau tak boleh kawal tu bukan kuasa kita, kuasa Allah Ta'ala, ada tak? Lintasan yang wujud saja. Itu sebabnya kita kena banyak berlindung lah kepada Allah Ta'ala daripada syaitan. Syaitan yang direjam. Syaitan ni selalu menggoda kita, mengajak kita melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain daripada itu, terdapat juga bisikan syaitan terhadap hati kita. Kita tahu manusia adalah makhluk yang mendengar. Kita tahu manusia adalah makhluk mendengar.
Kerana itu setiap satu yang didengar oleh manusia, dia akan beri kesan pada hati kita. Apa yang kita dengar, kalam sama ada kalam yang baik atau kalam yang tidak baik, kata-kata yang mengutuk, memfitnah, mengumpat dan sebagainya, jadi kesan pada hati kita lah, kesan tak baik lah. Kalau kita dah banyak mendengar zikrullah, zikir kepada Allah, kan, ucapan tasbih, ucapan salam, ayat Quran dan sebagainya, dia akan memberikan kesan yang baik terhadap hati dan jiwa kita. Baik, kemudian hati manusia pula terkesan kepada apa yang dilihat oleh panca indera zahir. Hati juga terkesan dengan apa yang kita lihat melalui panca indera zahir kita lah. Itulah mata, betul tak? Mata. Mata. Tapi mata pun kalau lihat sekali je okey lagi. Masalahnya lihat banyak kali. Banyak kali melihat, terpandang. Terpandang dengan memandang lain. Terpandang, mana tidak sengaja terpandang, terlihat dah. Cepat-cepatlah kita menulis tempat lain, kan, memindahkan pandangan mata kita pada tempat lain. Janganlah kita dah terpandang tu macam tak sonok kan. Lihat kali pertama, lihat kali kedua, kerana itu memang syaitan punya kerja lah. Syaitan memang galakkan kita melihat banyak kali, apalagi perkara-perkara itu yang melibatkan tentang aib kan, aurat dan sebagainya. Syaitan memang sukalah benda macam tu. Baik, kemudian panca indera zahir pula melihat kepada alam. Panca indera zahir pula melihat pada alam. Alam semuanya adalah hijab. Hijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tuan-tuan. Alam adalah hijab kita daripada Allah. Sebabnya jangan banyak melihat pada alam. Tapi kalau lihat alam pun mestilah ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada alam boleh, tak ada masalah lihat pada alam kan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Lihatlah, berjalanlah dalam muka bumi, kata Allah, dan lihatlah terhadap mana-mana kesan-kesan ataupun kaum-kaum yang telah musnah hasil daripada mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru kan, kata fanzuru ni melihatlah. Dia melihat saja, bukan saja sekadar melihat, memikirkan. Melihat, basar, melihat. Fanzuru ni lebih pada memikirkan, melihat dan memikirkan. Terhadap apa-apa yang kita lihat di alam inilah. Macam tu. So tak salah lah asalnya melihat pada alam. Cuma alam ni disebut dalam kitab ni, dia kata alam semuanya adalah hijab. Hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia suka melihat kepada alam, keseronokan-keseronokan, hiburan-hiburan, kan, muzik-muzik dan sebagainya, yang ada pada alam, akhirnya membawa hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu kata musannif, hapuskanlah alam ini. Hapuskan alam. Lupakan nafsu anda. Tentu hijab yang menghalang anda daripada Allah Taala akan hilang. Hapuskan alam. Itu lain makna tu, hapus alam tu. Kita jangan mentafsirkan dengan mana lain. Kalau kita tafsirkan dengan mana hapuskan alam, habislah alam ni. Hancur alam kan. Kita buat kerosakan dalam muka bumi. Itu antara tanda menghapuskan alam. Maksud alam ni maknanya jangan kita cenderung pada alam lah. Jangan cenderung hati kita pada alam. Itu maksudnya hapuskan alam. Bukan kita rosakkan alam. Rosakkan alam habislah kan. Kita nak duduk kat mana alam dah rosak. Dan lupakan nafsu anda terhadap alam. Tentu hijab yang menghalang anda daripada Allah Ta'ala akan hilang. Tinggi dia punya kata-kata tu. Kemudian hijab daripada Allah Ta'ala ialah alam ini. Manakala nafsu adalah hijab daripada Allah Ta'ala jugalah. Hijab daripada Allah adalah alam. Alam ni menghijab antara kita dengan Allah. Kita juga nafsu. Nafsu juga sama juga.
menghijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pun sama juga. Kemudian tumpuan terus-menerus terhadap alam semesta ini akan memberi kesan kepada hati. Nampak? Tumpuan terus-menerus. Hanya khusyuk pada alam. Memikirkan tentang macam mana nak menambahkan harta, macam mana nak menambahkan jawatan, kedudukan, pangkat dan sebagainya kan. Macam mana nak menumpukkan harta lagi. Baik, ini semua adalah antara benda-benda yang memberi kesan kepada hati kita. Hijab antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kehidupan Nabi? Nabi pernah berdoa, dia kata ataupun berkata, Allahumma amitna, Allahumma ahyana miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah Tuhanku, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Macam tu. Kita lain. Allahumma ahya ghaniyun. Hidupkan aku dalam keadaan kaya dan matikan aku dalam keadaan kaya. Itu biasa kita betul kan. Macam mana nak menambahkan harta, macam mana kekayaan dan sebagainya. Berbeza dengan apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau tuan-tuan bacalah sirah Nabi macam mana. Nabi menolak segala kedudukan, pangkat, jawatan dan sebagainya. Tuan-tuan, baca sirah Nabi. Kan? Wali Rasul tuan-tuan dengar ceramah. Kan? Ceramah mengenai Rasul. Kan? Tengok macam mana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hidup dalam keadaan zuhud. Dan Nabi pernah menawarkan kepada isi-isi baginda Rasulullah, sama ada kau nak aku ke ataupun kamu nakkan dunia. Kalau kamu semua nak dunia, Nabi kata pada isi-isi baginda Rasulullah, aku boleh menceraikan kamu dan kamu boleh berkahwin dengan mana-mana golongan-golongan bangsawan yang terdapat di Mekah ini. Tapi akhirnya mereka memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dan hidup keadaan Nabi, tahulah hidup dia macam itulah keadaan dia. Bukannya ada kemewahan dalam rumah tangga Nabi, bukannya ada sofa, bukannya ada TV, bukannya yang apa-apa ada, tak ada. Kan? Tika pun tika mengkuang ni ada. Tak ada. Banyak orang kata tak ada masanya dapur pun tak berasap. Kan? Tak ada apa benda yang nak dimasak. Je tu. Tapi si Nabi redha dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barakatuh. Susah nak cari macam tu perempuan. Perempuan macam tu susah nak cari. Banyak sekarang kalau perempuan ni dalam dunia sekarang ni, dia tengok suami dia susah, dia dah minta cerai lah. Minta cerai, minta talak kan. Ceraikan aku. Apa hidup dengan kau susah. Kereta pun tak ada, motor pun tak ada, rumah pun tak ada, semua tak ada kan. Susah hidup. Macam tu. Banyak berlaku kes perceraian zaman sekarang ni, antaranya itulah. Kehidupan yang susah. Baik. Kita kembali balik. Jadi tumpuan terus-menerus terhadap alam semesta ini akan memberi kesan pada hati. Kedatangan ruh Islam. Kedatangan Islam adalah untuk mengadakan proses pembersihan yang berterusan ke atas hati, roh, nafsu dan juga jasad lahir. Jadi Islam datang tuan-tuan untuk membersihkan pemikiran manusia lah. Membersihkan hati manusia, membersihkan roh hati manusia. Nafsu, jasad manusia ni semua dibersihkan bila kedatangan Islam. Contohnya dalam bab mandi. Dalam bab mandi, sebelum datang Islam, mandi tak kisah. Mandi ada besar ke, tak ada masak ke, mereka pun tak tahu. Asal telah bersama dengan isteri, tak ada lagi perlu mandi ada besar. Bila Islam datang, Nabi pun Islam mengajar cara mandi ada besar. Kan? Cara bersuci daripada najis tadi. Pembahagian-pembahagian najis,
najis mughalazah, najis muhaffafah, najis mutawassitah dan sebagainya. Sebelum Islam ada tak? Tak ada. Main belasah hanya tu je kan. Islam datang membersihkan jasad lahir. Islam juga datang membersihkan jasad dalaman, hati, roh, nafsu dan sebagainya. Baik, kemudian setiap perkara itu mempunyai jalannya pada diri setiap manusia mengikut keadaannya. Setiap perkara itu mempunyai jalannya sendiri, setiap masa mengikut pada keadaan dan suasana manusia sendirilah. Kerana ada manusia ni yang dia punya iman dia mantap, ada manusia iman dia tak mantap, ada manusia iman dia goyah, mudah digoda dengan nafsu dan sebagainya. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang paling suci dalam setiap perkara. Baginda bersabda, sesungguhnya terlintas dalam hatiku setiap perkara dan aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Sama ada istighfar pendek ke panjang ke, tuan ucapkanlah. Astaghfirullahalazim, innallaha wal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, innallaha wal ghafur. Itu pendek je. Boleh, tak ada masalah. Nak panjang-panjanglah, nak pendek-pendek. Istighfar kan. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kan? Leceh lah ustaz, panjang-panjang. Baca lah pendek. Astaghfirullahalazim je. Astaghfirullahalazim. Pendeklah. Dapatlah 100 kali. Okey? Boleh kan? Baik. Baik, kemudian agar manusia kekal dalam keadaan tertentu, wajib katanya menjaga makna-makna tertentu. Agar manusia kekal dalam keadaan tertentu, wajib atasnya menjaga makna-makna tertentu. Semoga dengan itu disyariatkan pada kita berbagai-bagai bentuk ibadah. Disyariat pada kita itu dengan berbagai bentuk ibadah. Setengahnya fardu dan setengah sunat. So ada yang fardu, ada sunat, supaya ia dapat menampung keadaan-keadaan yang ditempuhi oleh manusia itu sendiri. Hati-hati bukanlah satu saja. Hati-hati bukannya satu. Mana hati? Jamak lah. Hati-hati. Bukanlah satu hati. Kita banyak hati. Baik, begitu juga dengan persekitaran dan perkara-perkara yang boleh berkesan. Juga bukannya satu. Kerana itu disyariatkan kepada kita berbagai-bagai amalan fardu, nawafil, sunat dan setengah amalan sunat. Nampak tak? Jadi pelbagai cara untuk ibadah, untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada masanya kita ni malas, ada masanya kita ni jemu dengan satu ibadah saja. So kalau dalam ibadah ni sembahyang fardu saja, sembahyang sunat tak ada. Jadi sempit sangatlah macam Islam tu kan. Islam ni macam sempit lah. Sedangkan Islam ni luas, berbagai cara untuk dapat ibadah. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu hanya kita menoleh muka kita ke timur atau ke barat, tetapi dikatakan kebajikan itu ialah kita beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, kan, menghubungkan silaturahim, menunaikan amanah, banyaklah kan, je tu ayat dalam surah Al-Baqarah tu. Jadi berbagai amalan yang boleh kita lakukan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menghilangkan kejemuan kita dengan satu ibadah saja. Tapi kalau tuan-tuan boleh konsentrate satu ibadah saja, tak nak buat ibadah lain lah, buat tu je, boleh, tak ada masalah. Tapi fardu jangan ditinggalkan. Fardu kena buat kan, memang tak boleh elakkan fardu itu. Cuma yang ibadah-ibadah sunat ni, kadang-kadang orang nak konsentrate ibadah sunat satu je, dia tak nak buat ibadah sunat banyak-banyak. Kerana kalau buat banyak kan Ustaz, tak nampak nak fokus. Jadi dia tumpukan satu saja. Contohnya baca Quran je lah. Je tu.
Sembahyang sunat tapi buat tak? Tak buat, dia kata. Kerana aku lazimkan baca Quran aja. Macam tu. Ataupun dia lazimkan sembahyang sunat. Habis lepas tu dia sembahyang sunat dia tak tinggalkan. Kan qabliyah, ba'diyah. Ataupun sembahyang sunat tengah malam. Tu saja dia lazimkan. Ibadat sunat yang lain dia tak buat. Mana sembahyang sunat lepas sembahyang fardu memang dia tak buat lah. Malas nak buat dia kata. Habis sembahyang sunat mana? Tengah malam Ustaz. Apa nak cerita-cerita dengan orang tu tak? Macam tu. Baik. Kerana itu tuan-tuan disyarat pada kita berbagai-bagai amalan fardu. Nawafil, sunat. Nawafil ni jamak. Jamak daripada nawafil. Ni naflun ataupun niflun, sunat. Dan setengah amalan sunat yang lain. Amalan itu dibiarkan secara mutlak bagi mereka manusia mengambilnya mengikut yang sesuai dengannya, yang diperlukan oleh hatinya dan panca indera yang melingkunginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi di atas dirinya sendiri, walaupun ia memberi alasan-alasan untuk membela dirinya, tetapi dirinya disaksi atas apa yang dibuat. Tangan, mata, kaki, mulut terkunci, tak? Akhirat besok mulut terkunci. Jadi yang melakukan amalan sunat, contohnya tangan, kaki, pergerakan ada kan? Jadi besok disaksilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pandangan mata ada melihat Quran, ada melihat mushaf. Jadi pandangan mata akan menjadi saksilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telinga ada mendengar ayat Quran, telinga jadi saksilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat, pergerakan kan? Sunat kan ada pergerakan. Diri tetap, baca Quran, baca surah, rukuk, sujud, tahiyat. Itu semua jadi saksi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirinya, membela diri kita. Bahkan menjadi saksi di atas diri sendiri, walaupun dia memberi berbagai-bagai alasan untuk membela diri. Ini kalau seandainya dia buat benda tak elok lah. Kalau dia buat benda tak elok pun, anggota badan besok dia akan kata mendakwa kita lah, mendakwa kita di hadapan Allah Taala. Walaupun kita cuba menafikan, kita tak ada melihat benda tu, tapi hakikatnya mata menyatakan menyaksikan apa yang dia telah lihat, apa yang dia telah perhatikan. Baik. Kemudian seorang insan yang hidup dalam persekitaran yang bercampur bau antara kebenaran dan juga kepalsuan memerlukan ia membasuh di hatinya lebih dari orang yang hidup dalam persekitaran masjid. Nampak? Setiap insan yang hidup dalam keadaan persekitaran yang bercampur bau antara benda-benda dan benda hak, benda-benda hak dan benda batin, bercampur-campur kan? Macam tu. Jadi dia memerlukan membasuh hatinya lebih lagi berbanding orang yang duduk kat masjid je. Orang duduk kat masjid kan? Orang duduk kat masjid dia tak banyak ujian. Dia duduk masjid buat apa ada ujian dia. Semua kat situ semua orang berbaik. Kat situ semua orang berbaik, orang bagus akhlak. Tapi tuan-tuan cuba pergi ke pasar, pergi ke pekan dan sebagainya, bercampur dengan orang awam, tak? Dengan orang yang bukan agama, satu agama dengan kita. Kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai PL, perbuatan, tingkah laku manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, tak? Ada yang suka fitnah, ada yang suka melaknat, mencaci orang dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita jumpa dalam keadaan macam tu, so maknanya dalam konteks kita nak menyucikan hati, kena buat kerja lebih. Berbanding dengan duduk kat masjid, dia kerja dia tak banyak. Kenapa? Kat situ orang masjid tu orang semua baik-baik. Cakap pun baik-baik. Tak? Tingkah laku pun baik-baik. Mungkin ada satu dua yang mungkin kadang-kadang tingkah lakunya kita tak kenal lah. Berbeza dengan kita pergi ke pasar, pergi dekat pusat-pusat hiburan, shopping komplek, shopping komplek dan sebagainya, pasar malam.
pasal lambat. Betul tak? Kat situ macam-macam jumpa kita manusia orang. Jadi mana dalam konteks kita nak membersihkan hati, kena kerja lebih lah, sental lebih lah hati kita. Kena macam-macam benda kita dengar, kita lihat dan sebagainya. Macam tu. Baik, kemudian inilah merupakan salah satu hikmah kenapa syarak menjadikan sesetengah amalan sunat itu bersifat mutlak. Kerana kadang-kadang setiap insan memerlukan kepadanya untuk suatu tujuan. Cuma kadang-kadang keperluan itu banyak dan kadang-kadang keperluan itu sedikit, kata Musonaf. Inilah merupakan salah satu hikmah kenapa syarak menjadikan setengah amalan sunat itu bersifat mutlak. Mutlak mana tidak ada berkait lah. Tidak ada berkait dengan sesuatu perkara yang lain. Jadi kita punya kerja tu tak banyak lah. Kita nak menyucikan hati tu tak banyak. Kerana kadang-kadang setiap insan memerlukan kepadanya untuk sesuatu tujuan dan keadaan. Cuma kadang-kadang keperluan itu banyak dan kadang keperluan itu sedikit. Seorang insan perlu mengatur segala urusannya agar hatinya terus kekal di dalam satu keadaan tertentu sahaja. Sekiranya dia tidak memberikan tumpuan kepada perkara ini, mungkin akan mewujudkan ijab ke dalam hatinya, lantas berubahlah hati daripada satu keadaan pada satu keadaan yang lain, sehingga sampai ke peringkat penuh dengan karat-karat, tetapi malangnya tuan punya hati tak merasainya. Itu masalahnya. Itu nama istidraj kan? Jalan istidraj ni maknanya walaupun hati itu dapat karat-karat, dia tak tahu je. Dia tak ada usaha nak menyental hati, tak ada usaha nak membersihkan. Tazkiyat nafsi tu tak ada lah. Dia suka sono, ya buat apa dia tak elok, lalai, leka kan. Macam tu. Bila masa dia tersedak, waktu dah malaikat maut dah muncul depan mata dia. Malaikat dah tercegat depan mata dia. Perhatikan dengan mata yang tak berkelip. Kita tak nampak lah. Dia lah dengan dia nampak je. Dia antara malaikat yang nampak kan. Jadi masa itulah dia kelang kabut. Nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia tak ada apa-apa. Biasa je buat benda tak elok ni. Haram halal ke sama je, biasa je. Tak ada masalah pada dia. Baik, kemudian seseorang perlu membasuh hati setiap hari. Kita ni kena basuh setiap hari hati kita. Sama macam pakaian kan. Kalau pakaian tu kalau sekali tuan-tuan pakai, besok pakai lagi, apa perasaan tuan-tuan? Tak selesa kan? Rumah pun kata, alah, pakai baju semalam lagi, tukarlah baju lain kata. Tu rumah cakap tu. Tak? Kemudian dia tengok pula ada coreng-coreng pula kat jubah tu, jubah abang dia. Tak apalah makan ini, skrim ke aiskrim ke makan ini. Makan lauk kat mana ni? Ni macam ada kuah capati mbak Makan berhenti kedai mana ni? Kedai mamak mana? Basuh sini Basuh, masuk dalam mesin basuh. Jadi besok tak pakai lagi jubah tu dah. Kan? Pakai mungkin 4 hari kemudian baru pakai jubah yang sama balik. Mana setiap hari tu akan bertukar-tukar. Mana menyentalkan kita punya pakaian tadi, membersihkan pakaian kita. Tapi kalau pakai pakaian yang sama je, dah berkarat, berdaki-daki dan sebagainya, macam mana? Orang pun tak selesa duduk dengan kita. Baju kau ni berbau. Macam tengok tu, orang gila kan? Orang gila dan tak sioman tu, ada baju dia basuh, tak basuh baju dia, berkarat-karat baju dia. Macam tu. Kita pun nak duduk dengan dia pun tak selesa kan? Tak selesa lah. Macam tu. Tapi antara dia dengan Allah Ta'ala tu lain lah. Dia dengan Allah ni maknanya dia tak ada dosa, ada kesalahan. Kita ada dosa, kesalahan. Cuma dia tak ada dosa, kesalahan, cuma pakaian dia. Tak? Pakaian dia yang kotor, yang berdaki, berkarat dan sebagainya. Pakaian kita bersih, tapi hati kotor. Pakaian kita bersih, hati kotor. Pakaian dia kotor, hati bersih. Orang gila. Macam mana tu? Tetap fikirkanlah.
Jadi janganlah kita memandang rendah kepada mereka lah. Macam tu. Mungkin dari segi konteks dunia ni, kita mungkin tak selesa lah duduk dengan dia. Sebab dia tak mandi. Dia tak mandi, tak basuh-basuh baju dia. Kadang dia baju pun main podek-podek dalam plastik je. Baju dia tu je tengok. Kalau tidur pun dia tidur je mana-mana. Buat pokok dia tidur. Tak? Dekat masjid negeri tu, kat Semban tu, ada seorang yang gila tu. Dia selalu tidur buah pokok. Buah pokok. Kan? Berhujan ke apa ke situ dia tidur. Macam tu. Dia buatlah macam pundung sikit lah. Pundung kecil sikit. Dia tidur buah tu. Tapi kerja dia macam berzikir je kerja. Tak apa benda dia baca je tak tahu. Tapi macam berzikir lah. Mulut itu kumat kami dia baca. Tak tahu apa benda dia baca. Okey? Nampak? Mungkin dari segi konteks kita ni dengan dia dalam bab dunia, memanglah dia tak mandi semua, kita pun tak selesa nak cakap dengan dia. Kalau kita cakap dengan dia pun kita jadi bangang. Cakap dengan gila kita pun jadi bangang. Kita pun jadi gila kalau cakap dengan gila. Tahu tak? Malahan mungkin dia tuduh kita gila. Kita tak gila, tapi bila cakap dengan gila, dia tuduh kita gila. Macam tu. Tuan-tuan sanggup ke? Dia kata kita gila. Macam itulah. Itu bila kita rapat dengan orang gila. Baik, seterusnya. Seorang perlu membasuh hati setiap hari. Solat adalah merupakan alat utama untuk membasuh hati. Nampak? Salah satu alat untuk kita nak sental hati kita ialah solat. Setiap rukun solat mainkan peranan penting di dalam membentuk basuhan umum terhadap hati. Solat adalah merupakan bahan basuhan utama yang membasuh hati. Nampak tak? Dia bahan basuhan utama nak basuh hati ni. Macam sabun lah. Sabun kan bahan utama nak basuh baju. Tuan-tuan pakai sabun apa? Fab, Fabuloso, benda tak? Macam-macam jenis kan yang sabun yang ada kat pasaran tu. Yang cap harimau lah, cap singa lah, macam-macam cap. Macam pinggan lah, macam-macam cap itu. Tahu tak? Tujuannya untuk nak sental lah. Sental. Ada yang jenis serbuk, ada jenis cecair. Cecair pun ada juga yang dia jual tepi jalan tu. Apa tak? Tentang tepi jalan kan? Dia cecair punya dalam botol besar tu kan? Macam tu. Sabun juga. Tahu tak? Cuma dari segi kata sama ada suci ataupun tak suci itu je lah. Macam tu. Tapi kalau dah tanda halal situ, sudah garanti lah suci. Dah ada edit, dah audit semua kan, bahan-bahan dia semua. Masalahnya yang tak ada tanda halal ini, yang tidak ada proses halal, dia tak tahu suci ke tak suci. Tapi bila kata orang Islam buat, suci ni orang Islam buat, takkanlah tak suci kan. Itulah biasanya yang menjadi persepsi kita lah. Bila orang Islam buat, sudah tentu kita kata ya suci. Orang Islam buat, takkanlah orang Islam buat tak suci. Tahu tak? Itulah biasanya persepsi kita. Jadi salat adalah merupakan bahan utama yang membasuh hati, roh dan juga nafsu secara terus menerus. Lebih-lebih lagi jika ditunaikan dengan sempurna dan lengkap. Nampak? Kalau kita semayang tu dengan komplit, sempurna, lengkap, dengan khusyuk, tawaduk dan sebagainya, insya-Allah dia akan dapat menyucikan hati daripada sifat ego. Bila kita tunduk, kita hilangkan sifat ego. Tak? Kita tunduk kepada Allah. Mana kepala kita ni satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Kepala ditundukkan ke bawah, punggung ke atas. Ini nak menunjukkan kepada kita tentang sifat merendah diri kita lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengakui Allah Taala sebagai Tuhan kita. Macam tu. Maknanya kita ikut perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan saja ya sembahyang, tengok orang sembahyang, kita pun sembahyang. Tengok orang puasa, kita pun puasa. Tapi dia tak mengambil kan apakah hikmah daripada sembahyang, hikmah puasa dia tak ambil. Baik, kemudian berhubungan dengan peranan solat sebagai bahan basuhan yang utama, ia dapat dilihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala,
wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan dirikanlah salat, sungguh salat itu mencegah kita perbuatan keji dan munkar. Kan dalam kitab Tuhfatul Murid karangan Ibrahim Al-Bajuri, di situ ada yang nyatakan bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang lelaki ni ya Rasulullah, dia ni semayang tetapi semayangnya tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Dia semayang, rajin semayang, tapi perbuatannya tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegahkan perbuatan keji dan munkar. Apa jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, sesungguhnya semayangnya suatu hari nanti akan mencegah ia daripada perbuatan keji dan munkar. Inna salata satanhahu yauman ma. Sesungguhnya semayangnya suatu hari nanti akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Biarlah dia semayang teruskan, tapi perbuatan itu suatu hari nanti dia akan berhenti juga. Dia akan buat elok, akan berhenti. Tidak berapa lama selepas itu, tuan, perbuatan lelaki itu semayangnya benar-benar mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Tak ada lagi dia buat dah benda tak elok. Macam dia. Tak ada lagi macam mencuri ke, mengompak ke, semua tak buat lagi dah. Kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi lah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mungkin kadang-kadang makan masa sikit. Macam tu. Baik, kerana seseorang itu kan ada masanya suka meninggalkan sesuatu kebiasaan yang dia dah biasa buat. Ada orang dia boleh meninggalkan sesuatu kebiasaan yang dia boleh buat, yang biasa dia buat secara drastik, dia boleh tinggalkan. Hari ni dia dapat taufik hidayah, hari ni dia tinggalkan. Hari ni dia masuk Islam, hari ni dia tinggalkan benda tak elok. Ada orang hari ni dia masuk Islam, benda tu dia boleh tinggalkan benda yang tak elok. Kan? Apa kebiasaan yang buruk yang dia biasa buat sebelum dia masuk Islam? Jadi bila dia masuk Islam, akan ada lagi kemungkinan besar kebiasaan-kebiasaan tu yang dia susah nak tinggalkan.